Orang kafir tak percaya bahawasanya ada akhirat. Impian mereka iaitu jika kamu dapat hidup lama. Jika orang meninggal maknanya dia dah gagal, habis, dah tak ada apa-apa lagi. Tetapi di dalam agama Islam tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Wahid Al-Ahad Al-Fard Al-Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi al-awhad Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wuqufi baina yaday al-ahad subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, yang saya hormati Mudir Ribat Darussalam Ustaz Azizul Ashraf Al-Hudaidi, Al-Ustaz Sayyid Putra, Haji Khidir, dan ustaz-ustaz, hadirin hadirat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengar tadi, dan tajuk pada malam ini tentang ketauhidan Sayyidina Ibrahim alaihi salam dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk Allah, khususnya kepada umat Islam. Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi sebelum mula itu saya nak mula dan komen sikit tentang kata Ustaz tadi, iaitu hero di dalam cerita Hindustan tak boleh mati, kan? Tapi sebenarnya macam tu juga dalam cerita-cerita yang Hollywood ke yang lain-lain juga. Biasanya hero tu tak mati. Tak, walaupun ditimpa dengan 100 kali, dia memang tak mati. Dan dia boleh tolak orang sahaja sekejap macam tu, orang tu cempak terus. Kalau hero, dia cempak terus, mati terus. Dengan sekejap saja, dengan perlahan saja tolak dia. Tapi dia ditimpa tak mati. Sebenarnya perkara tu dia ada falsafahnya, yang ramai orang tidak perhatikan kepadanya, iaitu kerana orang kafir pemikirannya tak ada iman, tak ada tauhid, tak percaya bahawasanya ada akhirat, akan dibangkit balik. Oleh itu, impian mereka, ilmu mereka habis dalam hidup ni saja. Kerana itu mereka di dalam pandangan dan falsafah mereka, kejayaan itu yang paling besar iaitu jika kamu dapat hidup lama. Jika kamu dapat hidup, kamu berjuang sehingga kamu selamat hidup, tak mati. Mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka boleh mengorbankan segala-galanya untuk hidup, untuk teruskan hidup mereka. Yawaddu ahaduhum, apa firman Allah? Ainal huffaz? Mana pelajar yang hafal? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran tentang impian dan cita-cita orang kafir. Mereka semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, asdaqul qailin,
Allah yang maha benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang kafir itu cita-cita dia hidup 1000 tahun. 1000 tahun kalau boleh dia nak hidup. Habis 1000 tahun, kalau boleh dia nak tambah 1000 tahun lagi. Dia tak nak mati. Jadi sebenarnya yang dalam cerita-cerita filem mereka itu semua tak mati. Sebab dalam pandangan mereka, kematian itu habis. Tapi di dalam agama Islam tidak habis. Falsafah pandangan mereka kepada kematian, kepada meninggal, iaitu jika orang meninggal maknanya habis. Jika orang meninggal maknanya dia dah gegal, habis. Dah tak ada apa-apa lagi. Tetapi di dalam agama Islam tidak sama. Di dalam agama Islam kita yakin, i'tiqad, tauhid yang diajar oleh para anbiya, iaitu bila kita meninggal kita pindah pula kepada alam akhirat. Dan kita akan berbangkit balik untuk muhasabah di hari kiamat. Kemudian manusia semua akan dibahagikan kepada dua bahagian. Satu bahagian kepada syurga kekal abadi dan satu bahagian kepada api neraka kekal abadi. Dan sebab itu para anbiya, tauhid yang diajar oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya sehingga Nabi Muhammad SAW mengajar kita ini agar sentiasa kita hidup fi sabilillah dan mati fi sabilillah. Ramai orang tahu mati fi sabilillah sahaja. Tetapi orang yang tidak hidup fi sabilillah dia tak akan mati fi sabilillah. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu dia akan meninggal di dalam keadaan yang dia hidup itu. Dia hidup dalam keadaan baik, dia akan meninggal dalam keadaan baik. Maka kalau hidupnya semua tu fi sabilillah, mujahadah fi sabilillah, ibadah fi sabilillah, meninggikan tauhid, imannya, kepercayaannya kepada Allah, dia akan meninggal fi sabilillah juga. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dari mula kala Allah Subhanahu wa ta'ala atainahu rusydahu min qabl, kami telah memberikan rusyd kepada Nabi Ibrahim daripada sebelum menjadi nabi. Rusyd itu iaitu membizaan. Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS dari kecil, dari dia masih budak, Allah dah ilhamkan dia mana yang benar dan mana yang batil. Dan cabaran Nabi Ibrahim di dalam da'watut tauhid, cabaran yang sangat-sangat dahsyat dan yang luar biasa. Sebab apa? Kerana di satu muka bumi semua, di muka bumi semua, dia sahaja yang tauhid. Di semua negara dunia, di dunia semua, manusia semua kafir. Manusia semua sembahyang kepada berhala dan Tuhan-Tuhan yang batil, yang tidak betul. Dia sahaja dari kecil, dia masih budak, subhanallah, Allah dah ilhamkan dia. Yang apa yang ada di atas muka bumi ini semua sesat, salah. Sebab itu orang kampung dia, saudara, orang yang ada di negara dia tu, di Palestin di sana, mereka sembahyang dan ibadah kepada bintang-bintang. Dan beramai dari mereka sembahyang kepada berhala. Tetapi Nabi Ibrahim tak pernah join sekali dengan mereka. Dari kecil. Asamahullahu minas sighar. Allah jaganya daripada kecil. Selepas tu bertambah pula 2 orang sekali dengan Nabi Ibrahim di muka bumi semua. Mereka sahaja 3 orang yang beriman kepada Allah, yang tauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim, isterinya Sayyidatina Sarah
radhiyallahu anha dan anak saudara Nabi Ibrahim iaitu Nabi Lut alaihi salam. 3 sahaja yang tauhid di atas muka bumi. Dan Nabi Lut pun di kampung lain jauh. Maka ditimbat Nabi Ibrahim alaihi salam, hanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang bertauhid. Selepas Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk, dan Allah penuhkan hatinya dengan cahaya tauhid la ilaha illallah, mulalah Nabi Ibrahim AS berdakwah. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim dakwah kepada saudara, kepada jiran, kepada orang kampung dia, tetapi tidak ada yang menerima. Dan ini satu pelajaran bagi kita, ummatut tauhid. Kita umat Islam namanya ummatut tauhid, umat tauhid. Iaitu apabila kita berdakwah, kita usaha, kita bermujahadah, tetapi kita tak sampai kepada tujuan kita, jangan rasa putus asa. Jangan rasa putus asa, kerana Nabi Ibrahim bulu-bulu tahun tak dapat masukkan orang dalam Islam. Ramai orang tak terima dakwahnya, walhal dia Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, ayah kepada para anbiya. Maka Nabi Ibrahim setelah itu, Nabi Ibrahim Allah memberi kepadanya kebijaksanaan yang sangat-sangat besar. Nabi Ibrahim mula berbual dengan mereka, menyebutkan hujjah tentang bahwasannya yang kamu sembah ini, bintang-bintang dan berhala kamu ini sesat, tak betul. Dan mereka mula berbual jawab kepada dia, sebab mereka nampaknya masih muda, pemuda ini macam mungkin tak faham. Mereka jawab kepada dia, tetapi setiap kali dia yang menang, mereka sampai diam tak boleh jawab. Kerana tauhid itu adalah agama yang benar. Memang tiada ada Tuhan selain Allah, dan kebenaran itu mesti menang. Nanti bila mereka kalah, mereka tinggalkan Ibrahim dan tak sambung bercakap dengan dia. Mereka mempunyai satu hari macam hari raya. Ahli kampung itu semua keluar kepada satu padang besar dengan rakyat mereka, dengan raja, melakukan cara ibadah mereka kepada bintang, kepada berhala lah, kepada macam tu. Ada bahagian saudara Nabi Ibrahim ajak, dia kata, jom ikut kita. Dia kata, aku sakit. Dia kata, aku sakit, tapi dia tak nak ikut. Lepas mereka keluar, di dalam kampung mereka, mereka ada beberapa berhala yang mereka sembahyang kepada mereka, korban untuk mereka. Dan ada di tengah mereka satu berhala besar, lagi besar. Maka Nabi Ibrahim masuk di kawasan yang ada banyak berhala tu. Setiap satu berhala dapatnya ada buah-buahan, ada makanan, macam-macam ada. Orang korbankan untuk mereka. Nabi Ibrahim masuk berbicara kepada berhala tu. Dia kata, kenapa tak makan? Kenapa tak makan? Makanlah. Orang dah tak makan, kenapa tak makan? Orang tak apa? Berhala pula. Boleh jawab. Kemudian Nabi Ibrahim dia ambil satu barang, besi itu, dia pukulkan. Dia pukul berhala semua sampai hancur. Kecuali berhala yang besar. Berhala yang paling besar, Nabi Ibrahim kumpulkan makanan tu semua letak depan dia. Dia kata, engkau tak nak makan juga? Kata nak makan? Okey, aku biarkan kamu saja. Lepas tu dia keluar. Lepas raja dengan rakyat semua bulan terkejut. Siapa yang runtuhkan Tuhan kita? Siapa yang rosakkan Tuhan kita? Mereka siasat. Lepas tu mereka kata, kita ada dengar satu remaja sebutkan tentang berhala ni, dan dia ada janji akan rosakkan. Kita kena interview dia. Mereka panggil Ibrahim. Benarkah wahai Ibrahim
Kamu yang buat ini. Tak ada selain kamu. Nabi Ibrahim dia cakap, tak. Bukan aku yang buat. Tanya yang besar itu juga. Kalau tak percaya, tanya yang besar, berhala yang besar. Tanya dia. Dialah yang buat kerja tu, bukan aku. Sebab dia rasa campuru. Dia rasa campuru dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia kata, kenapa engkau jadi Tuhan dengan aku? Aku bunuh kamu semua, aku jadi Tuhan sendiri. Dia buat cerita. Jadi mereka balik macam fikirlah sikit. Macam mana? Betul ke? Logik juga. Tuhan yang besar campuru. Dia hancurkan Tuhan yang lain. Dia kata dia campuru. Tengok dia pun tak nak makan. Dan dia yang buat. Bukan Ana. Bukan saya. Dia yang buat. Lepas mereka balik fikir. Mereka cakap, betul lah. Kalau ini Tuhan betul, macam mana dia tak jaga diri dia sendiri? Kenapa tak pelihara diri dia sendiri? Lepas mereka fikir, subhanallah, a'udzubillah, datangnya syaitan. Dia was-was kepada mereka, dia was-was kacau mereka, sampai mereka pulang kepada Nabi Ibrahim, salahkan dia dan tolakkan hujah dia dengan rasa sombong. Lepas tu, raja itu dia kata, remaja ni dah lebih-lebih Ibrahim, kita kena seksakan dia dan kita jadikan dia satu contoh bagi rakyat yang lain semua supaya tak ada siapa-siapa berani lagi untuk menghinakan Tuhan kita. Lepas tu mereka, dia siapkanlah yang untuk api yang besar tu. Dia suruh rakyatnya semua kumpulkan kayu. Dan siapa-siapa yang kumpulkan kayu, raja bagi belanjaan, bagi bayar duit kepadanya untuk membakarkan Ibrahim. Padahal mereka boleh bakar dengan kawasan yang kecil, tapi dia buat satu lubang yang besar, sangat luas, beberapa meter jauhnya. Dan dalam dia penuhkannya dengan kayu. Sehingga wanita yang sakit di zaman mereka, dia kata, aku nazar. Kalau aku dapat sihat, aku akan pergi kumpulkan kayu untuk bakar Ibrahim. Sampai mereka yakni dendam dan marah sangat kepada Nabi Ibrahim sehingga yakni mereka rasa itu perkara baik sangat. Lepas mereka nyalakan api, tidak ada siapa-siapa boleh dekat dengan api itu sebab sangat tinggi sehingga kalau borong lalu atas api itu dia terus jatuh. Api yang sangat tinggi dan besar. Oleh itu ada satu orang jahat, dia ciptakan satu barang yang untuk balingkan satu benda tu kepada jauh, untuk membalingkan Nabi Ibrahim kepada api dari jauh. Dan orang tu yang ciptakan alat itu Allah, tertelan bumi. Allah seksakan dia tertelan bumi sehingga hari kiamat sampai saat ini. Kerana dia yang ciptakan alat itu. Tapi inilah yang kita cerita tadi, al-mautu fi sabilillah. Mati fi sabilillah, tetapi dia kena didahulukan dengan hidup fi sabilillah. Hidup Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya fi sabilillah, fi sabilit tauhid. Untuk meninggikan tauhid, la ilaha illallah. Hatta ketika mereka ikatkan dia di dalam alat itu untuk membalingkan dia di dalam api, Nabi Ibrahim asyik mengulangkan la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak. Itu ulangan Nabi Ibrahim. Itu ulangan la ilaha illa anta, tauhid. Hatta di dalam ujian yang sangat besar itu, cuba bayang satu negara semua rakyat lawan kepada dia, dia satu orang tak ada siapa-siapa sokong dia. Hatta keluarga, hatta yang dekat-dekat dengan dia. Ba'aci dia sendiri tak sokong dan tak bantu dia. Setelah mereka balingkan Nabi Ibrahim di dalam api, malaikat yang wakil, malaikat yang kerjanya untuk menurunkan hujan, dia asyik ulang, bilakah akan datangnya arahan dari Allah turunkan hujan? Sebab tak lama lagi mereka akan balingkan Ibrahim.
Malaikat tu tak sabar nak turunkan hujan supaya memadamkan api, tetapi Allah dah memberi perintahnya sebelum malaikat itu melakukan kerjanya. Allah telah memerintahkan kepada api itu untuk menjadi bardan wa salama. Hatta ulama kata sehingga api di satu dunia semuanya jadi juga sejuk. Di hari itu tak ada satu manusia pun di dunia semua dapat masak apa-apa makanan. Sebab api dah tak boleh bakar, tak boleh masak. Api di dunia semua sejuk, tidak membakarkan apa-apa. Tak boleh masak. Kerana Allah telah memberi perintah kepada bukan api saja yang atas Nabi Ibrahim, api semua di dunia semua. Kecuali yang diizinkan oleh Allah. Yang diizinkan oleh Allah untuk api itu bakarkan dia, iaitu tali yang diikatkan kepada tangan dan kaki Nabi Ibrahim supaya dia lepas bebas di dalam api itu. Nabi Ibrahim dibaling di dalam api sehingga mereka tidak boleh melihat Ibrahim kecuali kalau mereka naik di kawasan yang tinggi, bangunan tinggi, baru mereka nampak Ibrahim. Subhanallah, lepas Ibrahim jatuh di dalam api itu, Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan kawasan itu menjadi hijau, ada air sebelahnya dan ada buah-buahan yang turun dari syurga terus kepada Nabi Ibrahim. Raja dari jauh dia nampak Nabi Ibrahim di tengah api tengah makan. Orang kafir nak sampai kepada dia tak boleh, api nyala, panas. Kepada orang kafir panas, tapi kepada Nabi Ibrahim tidak. Subhanallah. Dan api itu mencantikkan muka dan badan Nabi Ibrahim AS. Boleh kata apa? Make up ke apa? Make up dah jadi make up untuk muka Nabi Ibrahim. Ulama tafsir kata lepas Nabi Ibrahim keluar daripada api, subhanallah, bertambah keindahan dan kecantikan mukanya. Api itu panasnya mencantikkan muka Nabi Ibrahim AS. Subhanallah. Tapi sebenarnya itu adalah balasan Allah kepada siapa-siapa yang tetap di dalam tauhid. Siapa-siapa yang mujahadah, yang sabar, yang kurban untuk meninggikan tauhid kepada Allah, mesti qudwahnya adalah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim contoh yang paling tinggi yang mentahankan tauhid di atas muka bumi ini. Selepas jatuh di dalam api, Nabi Ibrahim AS mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala untuk aku. Jibril AS turun kepada Nabi Ibrahim. Dan Jibril AS berkhidmat kepada Nabi Ibrahim masa Nabi Ibrahim di dalam api. Dia yang suap Nabi Ibrahim, dia yang bagi air kepada Nabi Ibrahim, Jibril AS dalam api. Kemudian Nabi Jibril dikata kepada Ibrahim AS, adakah kamu memerlu apa-apa daripada aku? Hatta ada riwayat kata Jibril datang kepada Ibrahim ketika Nabi Ibrahim terbang, ketika mereka balingkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dekat udara kepada api, Jibril datang di masa itu. Dia kata, kau perlu apa-apa daripada aku tak? Nabi Ibrahim dia kata, kepada engkau aku tak perlu. Allah, berapa saat je jatuh dekat api. Itu tauhid. Bukan tauhid sahaja, la ilaha illallah, tak. Hatta di dalam keperluan. Dalam tawakal. Dalam menyerahkan urusan hidup kamu lillah, kepada Allah Azza wa Jal. Serahkan betul-betul hidup kamu kepada Allah dengan jujur, dengan tauhid. Jangan menyerahkan keadaan kamu sekali dengan Allah kepada siapa-siapa yang lain. Sebab itu antara kisah-kisah yang ajib tentang tawakal dan hasbunallah wa ni'mal wakil
Imam Sya'rani, imam besar dalam ilmu agama. Al-Imam Sya'rani, dia mempunyai satu anak namanya Abdul Rahman. Imam Sya'rani setiap malam menangis, sedih. Sebab murid-muridnya daripada satu Mesir datang. Dari luar Mesir pun datang. Banyak murid, banyak orang yang belajar ilmu dengan dia. Imam Sya'rani ni ulama besar. Tapi dia sedih sebab anaknya ni tak nak belajar dengan ayah dia. Jadi dia rasa sedih. Kenapa anak aku pula tak ambil ilmu dari saya? Dan hatinya sangat asyik risau tentang anaknya. Di satu malam, dia dah rasa sedih dan rasa macam dah boring dengan asyik sedih tentang anak aku ni tak belajar. Dia dengan hatinya, dari dalam hatinya dia kata, Ya Allah, aku dah tak nak fikir banyak-banyak untuk anak aku ni. Dah boring. Aku serah je lah kepada Engkau, Ya Allah. Nak buat apa-apa kepadanya, buat je. Nak belajar, tak nak belajar, aku dah tak nak risau atau fikir banyak tentangnya. Aku serah kepadamu, Ya Allah. Hari yang kedua, tiba-tiba Imam Sya'rani nampak anak dia di saf yang pertama belajar. Terkejut. Allah. Dia kata, Subhanallah, ini semua keberkatan menyerahkan keadaan kepada Allah. Bila mana kita serah betul-betul dari hati, tauhid kepada Allah, seperti Nabi Ibrahim AS. Hatta Jibril dia kata, aku tak nak dengan kamu. Macam ada bahagian awliya yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Datangnya kepadanya Nabi Khidir. Dia jumpa Khidir. Kemudian Khidir itu dikata kepada wali Allah tu. Dia kata, engkau perlu apa-apa daripada aku? Khidir doanya mustajab. Terus dapat. Apa yang kamu nak, dia dapat. Kamu perlu apa-apa? Dia kata, cukupkan bagi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak perlu daripada siapa kamu. Aku tak perlu dari kau. Walaupun kau Al-Khadir, ana hormat. Tapi cukup bagi aku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan bagi syafaat dan akan bagi segala-galanya. Kuat ta'alluq kepada Rasulullah. Dan Nabi Ibrahim kuat ta'alluq kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma ada satu perkara yang sangat-sangat penting. Dia sangat berkait dengan tauhid. Dan siapa-siapa yang mempunyai tauhid yang sebenar, yang tinggi, dia mesti mempunyai perkara ini, iaitu al-akhlaq dan istiqamah. Istiqamah dan akhlak berkait dengan tauhid. Sebab itu Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Ajib, belik. Apa kaitan iman kepada Allah? Tauhid. Kepada memuliakan tetamu, hidangkan makanan, muliakan dia. Apa berkaitan ni dengan itu? Tak ada berkaitan. Tauhid melahirkan akhlak di dalam diri kita. Tauhid melahirkan kasih sayang di dalam hati kita. Tauhid melahirkan adab yang tinggi di dalam diri kita. Ini thamaratut tauhid. Kesan atau buah tauhid yang ada di dalam hati kita, iaitu melahirkan akhlak kepada masyarakat, kepada orang Islam yang lain. Hadis yang lain Nabi SAW kata, barang siapa beriman kepada Allah, kepada akhirat, hendaklah dia tidak mengganggu jiran dia. Subhanallah. Maknanya orang yang mengganggu jirannya, mengganggu orang yang lain, itu ada masalah dalam tauhidnya. Apa masalah kata? Aku bersaksi la ilaha illallah. Tak. Kisan tauhid di dalam diri kamu kurang. Kamu memang mengucap la ilaha illallah, tapi kesannya tak sempurna di dalam hati kamu. Tauhid melahirkan akhlak. Sebab itu Nabi SAW bersabda, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak.
Menyempurnakan akhlak ke atau menyebarkan tauhid? Tak, semua dua-duanya sama. Dua-duanya bersambung, ada berkaitan. Bila mana tauhid kita kepada Allah tinggi, iman kita kepada Allah, kepada akhirat tinggi, maka terus sekali dengan otomatik akan naik akhlak dan adab kita dengan manusia, dengan hamba Allah. Sebab itu tengoklah keadaan para sahabat sebelum Islam dan lepas masuk Islam. Tengok Sayyidina Umar. Sebelum Islam macam mana? Jabbarun fil jahiliyah. Ganas. Jabbar. Kasar sangat. Semua orang takut dengan kekasaran Sayyidina Umar. Tapi lepas masuk Islam, lumpuh. Baca Quran nangis. Binsan sampai diziarahi 3 hari sampai 1 minggu. Sakit. Sebab apa? Baca satu ayat Al-Quran. Subhanallah. Apa yang menopahkan dia sampai jadi lembut begitu? At-Tauhid. Al-Islam. Agama. Sebab itu siapa-siapa yang akhlaknya kurang, adabnya kurang, maka itu maknanya tauhid dan imannya kurang kepada Allah. Nabi SAW bersabda juga, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada akhirat, hendaklah dia melakukan silaturrahim. Oh, nak ziarah ibu, itu ada berkaitan dengan tauhid tau. Ziarah adik-beradik, itu ada berkaitan dengan tauhid. Jangan fikir itu budaya. Jangan fikir amalan tu biasa-biasa je. Silaturrahim, amalan agama biasa. Tak. Perkara itu berkait dengan hubungan hati kamu dengan Tuhan, Allah. Itu maknanya kamu beriman kepada Allah. Beriman kepada akhirat. Percaya, yakin kepada Allah dan akhirat. Bila mana kamu ziarah silaturrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana tauhidnya sangat tinggi dan dia Nabiut Tauhid, pernah gelarannya Abad Dhifan, ayah tetamu, kerana dia suka tetamu. Sehingga jika satu hari tak ada tetamu di rumah, dia akan keluar sampai bazar cari siapa-siapa nak makan sekali dengan dia. Kalau tak dapat siapa-siapa makan sekali dengan dia, dia tak makan. Sampai begitu Nabi Ibrahim. Itu akhlaknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Ibrahim alaihissalam kerana tidak meminta kepada Allah garam untuk masak makanan di rumah. Satu kali Nabi Ibrahim keluar minta garam daripada orang yang dekat bazar nak masak. So Nabi Ibrahim kadang-kadang masak sendiri untuk tetamunya. Sebab itu kesan tauhid. Tapi Allah SWT tegur Nabi Ibrahim. Dia kata, kenapa tak minta dari aku? Dia kata, ya Allah, aku malu. Sampai garam pun minta dari kamu, ya Allah. Aku kalau nak minta sesuatu yang tinggi, yang besar. Takkan sampai garam pun kena minta. Allah Subhanahu Wa Taala dia kata, la ya Ibrahim. Tidak. Is'alni walau milha ta'amik. Mintalah daripada aku. Walaupun garam untuk masak makanan. Tauhid. Apa-apa, kita usahalah, kita kerja, kita usaha, kita beli, kita minta bantuan, kita macam tu. Tapi hati-hati itu hati. Bukan lidah saja. Hati kita, Allah. Ada Allah sahaja. Hati kita kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendidikkan juga hatta keluarganya juga atas akhlak yang sangat tinggi yang dia hasil daripada tauhid. Di satu hari Nabi Ibrahim ziarah Nabi Ismail, anaknya di Mekah. Tapi Nabi Ismail tak ada di rumah. Dia ketuk pintu. Isterinya buka. Nabi Ibrahim dia tahu ini isteri Ismail sebab dia tahu ini rumah Ismail, anak dia. Dia kata, mana suami kau? Dia kata tak ada. Dia kata, baik, apa kabar kamu? Keadaan keluarga? Nabi cik keadaan keluarga anak dia. Isteri Nabi Ismail yang pertama tu dia kata, kami ni lapar, tak ada duit, makan tak cukup, hidup susah, tak senang, macam dia terus mula mengadu macam-macam. Nabi Ibrahim kata, oh begitu. Okey. Kalau Ismail suami kamu balik, cakap sama dia, tukarkanlah kunci pintu rumah kamu tu. Isyal atabah. Timbak pegang pintu tu buka. Ha?
tukarlah tumpul pintu rumah kamu. Dia kata, okeylah. Isteri dia pun tak faham apa maksud dia. Nabi Ismail pulang kepada rumah. Dan Nabi Ismail Nabi, dia terus dapat wahyu tahu. Dia kata ada siapa-siapa datang hari ini, perasaan firasatnya. Dia kata ya ada satu orang tua datang macam. Dia kata macam mana pakaian dia, cuba cerita muka dia macam mana. Dia cerita muka dia macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata dia ada cakap apa-apa tak? Dia kata dia suruh kamu tukar tumpul pintu rumah kamu saja. Dia kata okey aku ceraikan kamu, kau bular rumah kamu. Itu tak? Dia kata itu ayah aku Nabi Ibrahim, dan Nabi takkan suruh sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah. Nabi Ibrahim tidak setuju, tidak senang isteri anaknya yang tak syukur kepada Allah. Itu langgarkan tauhid. Itu ada masalah dalam tauhid. Bila mana tidak rasa cukup dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi Ibrahim datang lepas beberapa masa ziarah Nabi Ismail. Dia ketuk pintu, buka isterinya. Dia dah kahwin isteri lain. Dia kata mana suami kamu? Dia kata dah keluar. Dia kata apa keadaan kamu? Macam mana? Dia kata alhamdulillah, apa yang ada kita terima, kita syukur. Allah banyak memberi nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Disyukur banyak kepada Allah. Dia kata baik, kalau suami kamu bulan, cakap sama dia, tetapkanlah tumpul pintu kamu. Dia kata baik. Lepas bulan Nabi Ismail, dia cerita kepadanya. Dia kata maksud dia kamu tumpul pintu isteri. Jadi kamu kekal isteri saya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sendiri mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Kerana tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tauhid yang paling tinggi di dunia, tauhid yang paling mendalam di dalam dunia ini adalah tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kenapa? Kerana tauhid para anbiya semua dan tauhid manusia semua yang pernah masuk Islam dan percaya kepada Allah, tauhid mereka bersendar dan sumbernya daripada mendengar. Tetapi sumber tauhid Nabi Muhammad dengan melihat sendiri. Nabi Ibrahim dapat wahyu daripada Allah, dapat ilham daripada Allah, dan dia di dalam tauhid yang sangat tinggi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat kepada zat Allah. Jadi tauhidnya mengalahkan tauhid para anbiya semua. Dan sebab itu tauhid kita umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan tauhid hatta umat-umat yang lain. Sebab yang mengajar kita tauhid itu ialah hamba yang dah melihat kepada Tuhan. Dan nabi-nabi yang lain sampaikan tauhid dengan cara sangat sempurna, tetapi tak dapat melihat kepada Tuhan. Yakin mereka tinggi, tapi yakin mereka daripada mendengar, daripada wahyu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah dapat wahyu tu, lagi pun dia dapat melihat kepada zat Allah. Sebab itu tauhid yang khas kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah, tauhid yang paling tinggi. Sebab guru kita di dalam tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat melihat kepada zat Allah. Jadi dia yang paling alim kepada Allah. Dia yang paling mengenal kepada Allah. Dia yang paling tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang paling arif kepada Allah. Dia yang paling tauhid dan percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan tauhid kita kepada Allah dan mempenuhkan hati kita dengan kepercayaan, keyakinan dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang sempurna cintanya kepada Rasulullah, maka sempurnalah tauhidnya kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang yang cintanya tidak kepada aku tidak mengalahkan cintanya kepada ibu bapa, kepada anak, kepada harta, kepada selain-lainnya. Maka cinta kita kepada Rasulullah sebahagian daripada tauhid.
kepada Allah. Sebahagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mla' qulubana bi mahabbati rasulik. Allahumma mla' qulubana bi mahabbati rasulik. Allahumma mla' qulubana bi mahabbati rasulik wa haqqiqna Allahumma bi haqa'iqi hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa haqqiqna bi haqa'iqi la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم اقذف في قلوبنا خوفك واقطع خوفنا ممن سواك حتى لا نخاف أحدا غيرك. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة الأعمال الصالحة ومحبة أنبيائك ورسلك وثبتنا اللهم أحسن الثبات وسلك بنا في طريق الصدق والإخبات وجنبنا اللهم وإخواننا وأصحابنا والحاضرين والحاضرات وأهالينا وذرياتنا من جميع المصائب والذنوب والبلايا والآفات ببركة سيد السادات وسيد البريات يا رب البريات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. جد علينا بنظرة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. اللهم حققنا بحقائق التوحيد. اللهم حققنا بحقائق التوحيد. اللهم حققنا بحقائق التوحيد ولحقنا بكل ركب مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kami datang ke negeri Cina untuk mengislamkan Cina dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi Cina atau Islam tersebar di bumi Cina. Terbukti tuan-tuan sekalian, Islam tersebar di bumi Cina.